Mhm. Alert from calendar.
Men carry diudi to Turlalumuuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat morning daripada Singapura. Abang Abu berada di Singapura dekat hotel kuarantin. Alright. Hari ini hari yang kedua ataupun untuk Ramadan, berpuasa hari yang kedua.
Tapi kuarantin adalah hari yang keempat, hari yang keempat. So saya ada 10 hari lagi untuk saya apa ni? Kata orang tu berada dalam sini berada dalam sini. Mudah-mudahan Allah akan berkati kedudukan saya untuk selama lebih kurang berapa ni? 14 hari untuk kita bersama untuk kita clear daripada apa yang dinamakan corona. Tapi insyaAllah yes, it's a bit different untuk saya untuk duduk dalam sini untuk macam duduk tanpa nak macam berjumpa orang. Tapi itulah satu pastinya ada satu hikmah ataupun satu kebaikan, alright. Dan apa kata kita hari ini yang berada dekat sini, insyaAllah, apa kata kita share, right? Share hari ini punya program, ya ini program saya nak just letak kat sini supaya orang ingat program ni. Program ni adalah satu program yang sebenarnya terlintas dalam hati, dia terlintas dalam hati. Okey, dia terlintas. Okey, dia terlintas. Jadi saya cakap okey, kalau macam tu aku buat je lah kan. Since saya pun duduk kat sini, saya cubalah pagi. So far minggu yang pertama ni saya tak ada apa-apa program untuk saya buat pagi. Kalau tak memang saya ada program pagi-pagi tu kan. Tapi disebabkan tak ada, saya pun cakap okay, let's do something yang different, something yang lain sikit. Tapi dia very simple, yet I think it's going to be like very effective kalau kita sama-sama praktikan apa yang Abang Abu nak bagi untuk 27 hari. Kita namakan dia puasa kewangan. Apa benda ni alih-alih Abang Abu puasa kewangan? Tak, kita sempena bulan Ramadan, bulan berpuasa. Bukan hanya kita berpuasa sekadar macam tu, kita nak ambil berkat bulan Ramadan ni supaya kita boleh aplikasikan benda yang kita sedang buat ni dalam hal-hal kewangan kita juga. Itu dia punya konsep dia. Konsep dia untuk kita mengaplikasikan supaya apa yang kita lakukan ni kita boleh juga buat dalam kewangan. Jadi itulah sebabnya Abang Abu terfikir kan. Datang-datang dulu, besok bulan puasa apa aku nak buat jadi saya terfikir dan Alhamdulillah saya thought okay, I want to like give 27 days, 27 hari sempena juga like kita dalam kita mencari ataupun kita mencari Lailatul Qadar. Kita ambil sempena 27 tu satu hari yang selalunya lah kan, kita jadikan itu sebagai satu masa, tapi sebenarnya 10 hari yang terakhir kan. Jadi apa-apa pun itulah yang kita nak kongsi dan bincang kat sini, insyaAllah. Okey, kita nak tengok siapa yang berada di sini dan saya juga nak anda tolong Abang Abu untuk dapatkan member-member, brother-brother, sisters kita like yang kat luar sana, untuk sama-sama lah kita berkongsi satu ilmu yang insya-Allah kita bukanlah nak kongsi ilmu jadi jutawan ke tak. Kita nak betulkan balik, kita nak biasakan diri kita ambil sempena bulan Ramadan ni untuk kita jadikan kewangan kita ni lebih macam tersusun, lebih best. Kita betulkan balik benda-benda yang mungkin kita selama ni silap dan sebagainya. Jadi kita nak tengok kat sini. Alright, okay, kita ada Kak Asna kita Kak Asna, Assalamualaikum Kak Asna. Dia cakap Assalamualaikum AA yang handsome dan manis. Terima kasihlah Kak Asna. Alright, okay, salam Syamir. Apa khabar Syamir? Ambil peluang untuk berkongsi dengan member-member kita yang kat luar sana yang mungkin juga boleh dapat manfaat daripada apa yang kita nak kongsikan pada hari ini, insyaAllah. Kita juga ada siapa ni kat sini? Alright, Dr. Nisa pun ada kat sini. Apa khabar Doktor? Terima kasih Doktor. Waalaikumsalam. Alright, Dr. Nisa yang berada di Gombak, Kuala Lumpur. Okay, terima kasih. Dan saya nak juga tengok anda ni daripada mana mungkin daripada Thailand ke, daripada Jepun ke, ada tak? Sebab saya ni tak gurau. Mana tahu ada daripada Jepun ke yang nak tengok Abang Abu, sebab muka aku kadang-kadang sekali tengok macam ni macam Jepun. Sekali tengok macam ni macam Bangla pula kan. Tak apa-apa pun, insyaAllah. Alright, kita juga ada Faiza Faiza, apa khabar Faiza? Alright, Faiza daripada Singapore, definitely daripada Singapore ni Faiza. Alright, Assalamualaikum AA dia cakap. Alright, kita juga ada siapa ni? Nur Suhaila. Suhaila daripada mana Nur Suhaila? Boleh tak kita macam sambil-sambil 5-6 minit ni kita just bagi tahu awak ni daripada mana kan?
Dan hari ni sarapan apa? Hari ni sarapan apa? Okey, kita tak nak cerita pasal hari ni sarapan apa. Kita cerita semalam buka apa. Semalam apa bestnya buka? Ada tak benda yang best sangat awak masa semalam berbuka tu? Boleh juga komen-komen. Dah lah Abang Abu ni seorang-seorang kat sini. Jadi saya nak lah juga orang komen ni. Boleh bercakap, boleh berbual. Okey, kita ada Nur Suhaila. Daripada mana Nur Suhaila? Cuba komen daripada mana awak ni daripada mana? InsyaAllah, right? Okey, kita ada Faiza. Faiza cakap apa ni? Hari ni saya nak masak untuk buka, guna apa yang ada dalam fridge saja. Wallahu Akbar. Itu antara benda yang kita nak bincangkan hari ini dalam program puasa. Puasa kewangan. Puasa kewangan hari pertama adalah hanya belanja yang perlu, yang kita akan bincangkan sebentar lagi dalam segmen seterusnya, insyaAllah. Alright, itulah yang kita nak bincangkan hari ini. Dan Abang Abu akan bagi kerja rumah juga bagi anda yang ikut saya ni. InsyaAllah kita ada kerja rumah. Saya nak awak buat kerja rumah ni, right? Kerja rumah ni kena buat. Baru efektif program kita ni yang akan follow ni. InsyaAllah you akan dapat something yang interesting. The whole series ni 27 hari ni. InsyaAllah, right? Okay. Faizal dia cakap best. Be excited solat tarawih, be excited solat taubat, be excited solat tasbih, be excited solat apa lagi, taubat, tarawih, tasbih, kan, and of course tahajud, right? Jadi pastikan Ramadan ni kita punya best dia berubah sikit. Kalau biasa best be excited solat tu dia, be excited sedekah tu dia, be excited selawat tu dia, kan. Benda tu kekal dan kita tambah lagi dengan be excited solat tarawih, be excited solat taubat, be excited solat tahajud, be excited solat tasbih. Itu yang kita nak buat, right? Okey, kita ada kat sini Sadiah, Kak Sadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Abang Abu yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan semua di sini. Terima kasih Kak Sadiah. Kak Sadiah, derma Kak Sadia untuk makan amal kita sudah pun kita agih-agihkan untuk 3 hari lah. So tu Kak Sadia kita. Maslina right, Maslina Ikhlas. Alright, Assalamualaikum Abang Abu dan salam Ramadan untuk semua. Terima kasih. Kan kita ada Fadila Aziz. Assalamualaikum Abang Abu dan semua best. Alright, brother flat lembu kuda dan Taman Tok Aminah hadir AA Muhammad Faizal. Allahu Akbar, flat lembu kuda. Kau ingatkan aku balik zaman-zaman masa dengan bapa aku jalan pergi pasar dekat lembu kuda tu. Oi, beli barang. Banyak kenangan, bit. Ada main bola hentam. Ingat tak bola hentam? Bola hentam ni dia pakai bola tenis tu, kita hentam orang. Bola hentam, lepas tu kita main guli. Dekat situ ada macam gajah yang zoom macam tu. Aku pernah naik kat situ. Lepas tu sebelah kedai bapa aku ada klinik. Kan, klinik kat situ. Semualah ingatan kita. Allahu Akbar. Masa-masa yang mana kita boleh lupa benda-benda macam tu, betul? Allahu Akbar. Itulah sedikit yang kita ingat balik lah masa-masa dalam. Kita siapa lagi? Kita ada Aslina Abu Bakar. Alright, Assalamualaikum AA. Semoga sentiasa dalam keadaan ceria selalu. Terima kasih. Sama juga saya ucapkan kepada anda semua di sana. Apa kata kita sekarang kita mula berkongsi? Alright, jom kita share sikit kepada member-member kita. Tekan love banyak-banyak sikit tu. Sebab Abang Abu ni kan gila love lah. Tekan love banyak-banyak. Kasih Abang Abu macam rasa macam banyaknya love, ya Allah, bestnya. Okay. Ingat apa yang kita bagi ni yang kita akan dapat. Kita bagi kebaikan, kita dapat kebaikan. Bagi sesuatu yang kita kongsi kebaikan, kita akan dapat kebaikan. Jadi kongsikan ilmu yang kita bakal nak bercerita dengan anda semua ni. Alright, tepat 9.20 macam tu kita start perbincangan untuk hari ini, iaitu hari 1 dalam 27 hari puasa kewangan ni. Terima kasih yang tekan love banyak-banyak ni. Alhamdulillah. Kita nak beribu-ribu love sebab aku ni suka tengok love tu banyak kat situ. Kan? Sekarang kita ada dalam 52 je. Saya nak banyak lagi. Lepas tu yang tengok tu 13,000. Kita nak tambahkan kepada lebih ramai orang lagi. Ni baru ada 14,000. Ada je Abang Abu ni mata kero ke apa? Hello, itulah yang kita kena letak dalam kepala otak kita. Kan? Tak kira berapa ramai yang tengok, tapi kita doakan mereka dan kita juga nampak seolah-olah memang 16,000 orang yang melihat benda ni, insyaAllah. Kita ada siapa lagi? Kita ada Ashura. Kak Ashura, apa khabar Kak Ashura?
Assalamualaikum AA, mudah-mudahan dia cakap. Alright. Nur Sulahela daripada Jasin Melaka dari Jasin Melaka. Wow. Alright. Kak Dr. Nisa dekat kampung saya Tangkak. Oh, dah balik kampung nampaknya. Oi, ambil kesempatan ni balik kampung. Alright. Okey. Alright, salam baru pergi Tangkak. Semalam baru pergi Tangkap. Ini Nur Salbiah Suhaila. Nur Suhaila ni dah pergi Tangkap buat apa? Beli apa Beli barang kat situ Okey, kita ada ni rindu tak lama tak balik kampung tak dapat balik Tangkap. Okey Kak. Doktor stay kat sana. Kalau boleh yalah bawa Abang Ali tu sekali kan. Abang Ali ada kat sana sekali. Alright, Hadijah Abu Bakar. Assalamualaikum. Guru besar ni, Hadijah ni, guru besar. Dia tak takut dengan dia sikit. Dia guru besar, tak ada rotan nanti. Okey, kita ada Selina lagi, dia cakap. Semalam berbuka dengan mertabak daging. Semalam nak beli bawa RM20 je. Hari ini tak pergi bazar nak buat kuih sendiri. Cabaran office baru dekat dengan bazar. Baru, ya Allah, menduga betul. Tak, bukan kita tak boleh berbelanja. Memang boleh nampak tak apa yang abang tulis kat situ. Hanya berbelanja yang perlu tu je. Hanya belanja yang perlu tu je yang kita nak fokuskan pada hari ini. Setiap hari saya akan bagi satu benda yang kita nak pastikan kita buat benda tu untuk puasa Ramadan ni. Lepas tu awak nak get back to normal, fine. Tapi ini kita nak uji diri kita nak betulkan diri kita daripada buat benda-benda dan kita cuba berpuasa daripada benda yang ni. Kita tengok apa kemampuan kita untuk berpuasa dalam benda tu, insyaAllah, right? Okey, salam Ramadan AA, apa khabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kau cakap kau nak belikan aku barang untuk berbuka. Aku tunggulah si Suhaimi cakap dia nak hantarkan barang untuk berbuka untuk aku dekat hotel ni seorang-seorang aku. Kan? Apalah jadi adik-beradik aku macam ni. Cuba order Grab food tu ke, Panda food tu ke. Kat sebelah ni je ada Tosei semua tu kan. Apalah kau ni. Sambil menyelam kita minum air, babe. Sambil kita memberi nasihat, memberi inspirasi, kita memberikan ilmu, kita juga cuba dapatkan mana tu adik-beradik aku ni yang semua baik-baik ni. Dia hantar aku food Panda. Lele ting-ting. Tengok, ada. Aku dah tak boleh keluar pergi mana-mana. Duduk dalam hotel ni. Alhamdulillah. Alright, kita juga ada siapa ni? Okey, Kak Sadia dia dah ajak member-member dia tu. Syahir, Syafiq, Nurhayati, Hayati, Arul. Mari. Dia cakap, mari. Lelong. Kita lelong sama Abang Abu. Alright, pagi-pagi. Alhamdulillah ada soalan. Macam mana ikan bilis tak mau kena baham dengan ikan jerung. Hehehe. Macam mana ikan bilis tak mau kena baham dengan ni aku tak tahulah soalan dia. Kau tanya adik-beradik lain lah. Mungkin adik-beradik lain ni ada jawapan yang dijawabkan. Pada aku jerung tu tak nampak pun kau. Kau ikan bilis kan. Ikan bilis dia tak nampak. Jerung tak nampak. Jadi jerung pun dia ingat ikan bilis ni macam apa benda lah. Macam tu lah agaknya. Jadi baguslah jadi ikan bilis ni. Kadang-kadang jerung-jerung besar ni kan dia tak nampak sangat ikan bilis. Tapi ikan bilis kalau ramai-ramai dia kuat juga kan. Bila ramai-ramai ikan bilis macam kita ni lah. Kita ni tengok jerung jangan takut. Kita ramai-ramai. Kita bersatu lepas tu kita attack satu benda yang kita nak buat. Jadi jerung-jerung pun terperanjat. Kan? Macam tu lah. Urusan kerja okey. Alright. Okey, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan tu insya-Allah. Alright, cuba jangan ingat makan je. Nanti saya hantar barang lain lah. Tunggu. Okay, alah. Barang lain buat apa? Kita time-time macam ni kita nak makan je kan. Barang lain kau nak hantar apa? 10 gram emas ke? Boleh juga. Saya terima 10 gram emas. 20 gram emas. Kilo pun tak apa. Lagi bagus. Kan? Dija Apa khabar Abang Bu? Rindulah. Abizumi daripada Batam. Ni adik-beradik kita daripada Batam ni, Abizumi. Macam mana puasa dekat Batam abang? Alright, semua okey tak dekat Batam? Semua okey InsyaAllah lah kita tunggu corona ni semua habis, virus pandemik COVID ni bila dah clear, insyaAllah mungkin tahun-tahun yang akan datang ni mungkin kita jumpa lagi lah di mana, di Batam. Abang Abu Zumi ni daripada Batam. Maslina Zuriana dia dah bawa Tun Teja. Tun Teja ni dulu ada cerita kan, apa yang aku lupa tau. Dalam sejarah Melayu tu kan ada Tun Teja. Tun Teja ni aku lupa. Aku ingat Puteri Hang Lipo dengan siapa ni dekat Langkau Masyuri. Aku ingat dua ni. Tun Teja ni macam pernah dengar tapi tak tahu apa lupalah. Apa ni macam mana nak? Apa yang macam mana nak Muhammad Faizal ni?
Alih-alih macam mana nak. Apalah kau ni cerita macam mana nak pula. Okey, jangan berhenti tekan love lepas tu share kepada ramai lagi orang kat luar sana. Sebab hari ni hari pertama abang pun nak kongsikan mengenai satu benda yang dalam program kita ni. Alright, apa kata aku bawa benda ni ke sini alright. So dalam program kita ni iaitu program Ilmu Wang Dunia Akhirat, okey. 27 hari puasa kewangan bermula pada Ramadan 2 ni. Dan hari ni hari pertama yang kita nak bincangkan adalah hanya belanja yang perlu. Jadi apa sebenarnya Abang Abu buat? Saya nak just like bagi sedikit penerangan apa yang saya nak anda semua faham daripada apa yang kita buat pada 27 hari ni. Apa yang sebenarnya Abang Abu buat? Okey. So sebagai hari ni yang pertama, saya mengajak anda semua ni kan untuk bersama-sama dengan Abang Abu untuk 27 hari kita namakan dia puasa kewangan, alright, yang insya-Allah boleh juga mengubah kewangan kita, mengubah gaya hidup kita dan juga something about financial well-being untuk menjadikan dia lebih best, alright. Itu yang kita nak. Azim, salam kripto dahsyatnya. Dah kripto naik gila-gila kan. Terus salam kripto Allahu akbar, bagus-bagus. Suka sangat tengok adik-beradik dah mula apa ni kata orang tu dah mula ambil tindakan untuk mengetahui banyak benda-benda ni kan. Jadi itu something yang saya sangat seronok lah InsyaAllah. Very nice to see you people insyaAllah. Alright, jangan risau saya punya muka ni semua sebab apa saya tak bawa cukur, saya tak bawa apa. Saya pun cakap tak apalah, aku biarlah 14 hari ni aku nak macam tak nak kacau apa-apa. Biarlah dia apa jadi pun. Jadi kau jangan terperanjat pula bila aku punya misai ni terlinting or whatever ni semua Alright. Okey, Abu Zumi dia cakap apa? Okey, baik semua bang. Saya sudah pindah ke Aceh. Oh, okey, dah ke Aceh. Ditunggu abang Abu di Aceh. InsyaAllah. Aceh ada 2 universiti yang actually like jemput Abang Abu ke Aceh, tapi disebabkan COVID dan sebagainya, benda tu di-cancel lah ataupun tangguhkan. InsyaAllah kita akan berjumpa di Aceh nanti InsyaAllah. Alright. So ada lagi ke? Apa kata kita tambahkan lagi peminat ataupun peminat Syahrukan kita ni? Daripada 20, saya nampak 20,000 kita boleh tambahkan lagi. Kalau setiap orang yang ada kat sini kita share saja. Kita share kepada kenalan anda. Kita naikkan share kita berkongsi ilmu ini sebab bila kita berkongsi satu kebaikan akan datang balik pada kita. Ini benda yang sangat saya macam terkesan tau. Bila saya mula berkongsi benda yang baik, benda yang boleh membantu orang kat luar di sana, saya terperanjat dengan apa yang berlaku pada diri saya sendiri. Alright? Sebab tu saya memang suka sangat bila orang ada buat live yang baik lah, yang sebenarnya bermanfaat. Bila bermanfaat ni dia perlu ada kebaikan akhirat. Itu namanya bermanfaat. So bila kita berkongsi sesuatu, kalau perkongsian kita tu hanya untuk dunia, dia kurang manfaat dia, serius. Dia kurang manfaat dia. Ilmu yang bermanfaat adalah benda yang kita berkongsi kan. Walaupun ilmu duit macam saya ajar ni kan, dia ilmu nampak macam ilmu dunia, tapi saya jadikan dia bermanfaat sebab saya pasan benda-benda yang akan membantu kita kepada akhirat. Seperti hari ni, hanya belanja yang perlu adalah satu benda yang kita boleh belajar supaya kita jauhkan daripada amalan ataupun sifat setan yang suka belanja pada benda-benda yang tak perlu. Maksudnya dia belanja dalam dia membazir maksudnya. Tu yang kita nak bagi tahulah kan insya-Allah Alright, ada lagi ke soalan tadi sudah tanya soalan Suhaimi, hari ni kau ada satu benda yang kau kena buat, kau kena hantar makan untuk aku hari-hari. Order lah Food Panda ke apa, aku tak peduli. Kau cakap je kan. Aku nak kau hari ni kau order. Sekarang kau dah order dah. Pukul 5, pukul 6 sampai diorang dah sampai dah. Jadi aku berbuka hari ni Suhaimi punya. Okey, Nur Suhaila dia cakap Azlina Khalid Okey, let's saya teruskan dengan apa yang sebenarnya Abang Abu adakan untuk anda pada hari ini. Alright, salah satu benda saya nak jemput anda semua untuk ikut selama 21 hari. Mungkin kalau tak dapat tengok pagi ni, saya memang live ni kan ada kan. Jadi awak boleh ulang balik. Tapi tengok setiap hari sebab setiap hari Abang Abu akan bagi sesuatu benda. Dan benda yang saya nak siapkan adalah beberapa benda yang simple. The plan is about giving.
Alright, kita nak membiasakan diri untuk kita memberi. Memberi itu adalah satu cara untuk kita berpuasa daripada kewangan ni. Puasa kewangan ni bermula dengan memberi. Jadi kita pastikan setiap hari kita mula memberi. Setiap hari, tak kiralah hari tu hari apa. Kan? Hari apa kita mula memberi. Memberi itu bersedekah, kita boleh bersedekah, kita boleh kira zakat kita bulan ni kita bayar. Kan? Saya nak kita jadikan benda tu first, iaitu memberi. Kita memberi. Memberi ni kadang-kadang ada dia punya cara. Memberi ni, kalau kita tengok orang susah kan, dia menjual kan, kita boleh memberi dengan membeli barangan dia orang. Nampak? Itu belanja yang perlu. Kan? Kita memberi, daripada kita pergi beli banyak benda, kita cari orang yang mungkin susah, orang yang ada, kita cuba memberikan mereka peluang untuk mereka dapat duit ni. Jadi itu satu contoh yang kita nak mula puasa daripada kita main beli dekat tempat. Ni ada yang marah juga kat aku ni kan. Tapi tak apa, kita cari di samping ada tak kita boleh bahagikan. Sebahagian ni kita belilah macam biasa, sebahagian ni kita cari ada tak tempat-tempat yang kesian orang yang memang orang susah kan, orang yang menjaja orang, boleh tak kita macam belanja pada diorang. Ini salah satu cara untuk memberi juga, kan. Itu satu benda. Dan saya juga nak bulan ni ataupun dalam puasa kewangan ni kita juga emphasize dalam menyimpan. Kita nak menyimpan. Macam mana kita nak menyimpan, dan akhirnya simpanan tu kita nak macam buat apa, kan, benda tu juga. Dan yang lebih tu kita nak macam hidup dalam cara yang barakah. Maksudnya setiap benda yang kita buat dengan kewangan ni perlu ada kebaikan untuk kita. Itu yang kita nak sematkan. Sebab tu kita panggil dia GST. Dia give, save and tithe. Tithe ni adalah infak. Kita nak infak. Hidup kita ni dalam perjalanan kewangan ni, kita nak jadikan kewangan ni sebagai satu benda yang kita boleh infak. Kita boleh infak. Setiap perbuatan dalam kewangan ni kita infakkan. Kita niatkan dengan infak. Alright, itu yang kita nak. 27 hari ni kita nak bincang benda-benda macam tu. Terima kasih juga kita ada ustaz saya. Ustaz saya pun ada kat sini. Ustaz ni insyaAllah kita nak jemput juga sekali-sekali ustaz. Kalau ustaz free, saya nak jemput ustaz masuk ke dalam saya punya live ni untuk kita dapatkan sedikit pedoman yang sangat penting mengenai kewangan. Boleh tak ustaz? Kalau ustaz macam mungkin daripada besok lusa saya akan cuba dapatkan ustaz masa tu untuk just mungkin 10 minit untuk bagi kami ni untuk dapatkan something yang interesting. Abang Abu dari segi praktikal ni okey, tapi dari segi kita nak juga resepi untuk soul kita. Kita nak benda tu juga, alright? Okey, kita juga ada Fardiana Peter. Fardiana Peter, aku ingat nama ni tau. Apa tu yang nyanyi lagu tu? Allah, Francisca Peter. Francisca Peter. Betul Francisca Peter kan? Aku pun suka lagu dia dulu. Apa ni Abang Abu, kau ni puasa-puasa cerita pasal lagu apa? Tak boleh ke? Boleh. Tapi janganlah nyanyi sampai kita tak buat benda-benda lain. Alright, jadi apa yang sebenarnya kita nak adalah dalam 27 hari ni saya nak juga anda dapat menyimpan untuk kita nak belanjakan nanti, untuk satu benda yang kita nak infakkan. Kan, kita nak infakkan apa yang kita boleh simpan dalam 27 hari ni juga. Dan saya juga nak dalam 27 hari ni kita berbelanja dengan berhemah, dengan mengingati. Kita berbelanja ni kita kena ingat. Kita ingat supaya kita berbelanja dalam keadaan yang kita boleh. Jangan berbelanja melebihi kemampuan kita. Kan? Saya nak juga kita stick 27 hari ni, benda yang tak perlu tak nak. Dia hanya benda yang perlu saja. Kita puasakan diri kita ni daripada berbelanja pada benda yang tak perlu. Yang perlu saja. Bila perlu pula tu kita kena tengok betul-betul perlu tak. Then kita stick to it. Puasa ni. Kan? Kalau boleh puasa daripada pergi ke mall. Habis orang mall semua marah aku. Boleh puasa kan, sebab pergi mall ni kita akan berbelanja. Kan? Kita akan belanja. Kan? Maksudnya kita tak boleh pergi mall tanpa sebab. Sebabnya mesti something yang kita betul-betul perlu. Kita tak boleh pergi mall hari ni kita nak beli baju, besok kita nak beli kasut, lusa nak beli jewelry kan, kita nak beli emas, barang hiasan, kita nak beli makeup, etc. Ni semua saya tak nak. Kita berpuasa daripada pergi. Mungkin seminggu tu sekali kita takkan okey pergi. Lepas tu lain hari kita nak berpuasa, tak mau lagi.
Okey, kita tak nak juga untuk 27 hari ni kita tak nak berbuka, kita belanja dekat tempat mewah, kita tak nak. Alright, kita tak nak macam dah puasa-puasa, lepas tu sebab buka kita menghabiskan lebih daripada hari biasa, kan. Alright, dan kita juga kena ambil masa ni untuk stop daripada merokok, kan. Pergi wayang ke, nak pergi banyak minum benda-benda yang macam yelah, habiskan duit ni semua kita tak nak. Alright, dan saya juga nak kalau boleh kita mula journal, kita tulis. Sebab saya akan bagi 4 benda yang awak kena journal setiap hari. Setiap hari awak journal. Journal ni menulis benda yang saya akan bagi. 4 soalan saya akan bagi setiap hari untuk awak buat benda ni. Setiap malam buat. Setiap malam buat. Jadi besok pagi kita akan cerita apa yang berlaku sebenarnya. Right? Jadi itulah yang kita nak buat dengan program ni. Dan hari ini adalah hari yang pertama. Jadi hari yang pertama, apa yang Abang Abu nak bagi? Hari yang pertama Abang Abu nak bagi satu benda, iaitu kita nak stop. Alright, untuk 27 hari. Alright, saya akan on spending diet. Maksudnya kita diet berbelanja. Alright. So saya tidak akan berbelanja selain daripada keperluan asas saya. Ini janji lah. Awak nak ikut-ikut, tapi inilah cara untuk kita betulkan kita punya jiwa, untuk kita apa kata orang tu, kita puasakan jiwa kita dengan belanja ni. Kan? Jadi saya ulang balik, untuk 27 hari ni kita dalam diet belanja, dan kita tidak akan berbelanja apa-apa, alright, selain daripada keperluan asas kita. Alright, dan puasa, kan, dengar sini, ini mungkin mencabar bagi setiap orang, tapi saya nak, kalau tak mencabar, buat apa kita buat benda ni, kan? Kita buat benda sesuatu macam challenge ataupun benda yang saya buat hari ni, puasa ni semua, dia sebagai satu cabaran. Kalau tak ada cabaran, tak payahlah saya buat benda ni, kan? Kita boleh buat banyak benda lain. Tapi sebab ini sebagai cabaran pertama anda, okey, cabaran pertama anda adalah awak kena stop belanja yang tak perlu, necessity, yang keperluan asas sahaja. Ingat, keperluan asas. Okey, saya tidak akan menggunakan kredit kad. Alah, macam mana Abang Abu, kredit kad? Ya, awak untuk 27 hari ni, awak tetapkan yang awak tak akan gunakan kad kredit untuk membeli sebarang benda. Tak boleh. Tak boleh gunakan kad kredit untuk membeli sebarang benda. Maksudnya apa? Menggunakan kad kredit untuk beli dan bayar, kemudian bayar, tak mau, minimum. Kalau awak gunakan usuk adalah gunakan duit yang awak ada. Maksudnya yang awak boleh belanja. Alright? Dan awak kena bayar immediately. Maksudnya kalau pakai kredit kad boleh, tapi duit dah ada untuk bayar kredit kad tu. Awak tak boleh gunakan kredit kad tu dan awak bayar bulan-bulan. Puasa daripada buat benda tu. Alright? Sebab tu saya cakap jangan guna terus. Simpan terus 27 hari kredit kad aku berpuasa. Dia berpuasa. Kan? Kita niatkan dia berpuasa. 27 hari ni kredit kad aku berpuasa. Lalu, dan juga saya akan, okey, ini kedua. Satu tadi, aku tulis, ini supaya nanti korang ni tanya, lah Abang Abu tak tulis, Okey, aku tulis sekarang, Okey, ada benda-benda yang kita nak listkan supaya awak akan buat benda ni. Satu adalah, okey, satu, hanya belanja keperluan asas. Okey. 2, puasakan kad kredit anda untuk 27 hari. 3, tulis dulu nanti kau ni. Alright, 3, puasakan kad kredit. Okey, limitkan guna debit kad hanya untuk asas sahaja. Alright, okey. Ada yang macam, alamak, menyesal aku tengok Abang Abu hari ni, Tak ada, aku tak peduli. Okey. Alright, dan juga saya akan lebih menggunakan cash untuk ni. Alright, dan saya pasti
Okey, alright. Ni 3 dulu lah. Nanti banyak sangat korang besok. Nanti korang tak datang kelas aku. Alright. Jangan bagi alasan. Alhamdulillah dah lama tak guna kad kredit. Kad kredit Sendirian Berhad saja. Bagus Taufik. Alright. Alamak, saya buat zakat dan donation luar negara guna kad kredit. Boleh Hadijah. Boleh. Bukan tak boleh. Dengar tadi. Awak puasakan daripada berbelanja dan awak bayar sikit-sikit. Saya tak nak benda tu. Alright. Sebab awak kita pakai kredit card ni, kalau kita bayar benda tu riba juga kan. End of the day you sedang riba. Kita konon-konon kita derma, tapi end of the day kita bayar bulan-bulan dekat sini, dia dah menjadi riba. Jangan. So pada saya kredit card awak nak pakai, tapi pastikan duit tu tak ada bayar riba-riba ni, tak ada bayar interest. Tak ada bayar interest, tak guna. Alright. Jadi kita bayar. Okey, tapi pastikan duit yang kita ada tu, kita pakai kad kredit. Boleh. Tak ada masalah. Alright Saya cakap puasakan kad kredit ni daripada perbelanjaan yang tak perlu. Right? Okey, ini adalah ketiga dan keempat. Apa lagi aku nak bagi korang supaya korang macam boleh je nombor 4. Okey. Stop apa-apa yang boleh tambah hutang. Tak mau. Bulan ni kita puasa hutang juga. Tak ada penambahan hutang. Alright? Boleh Jadi inilah yang Abang Bu nak bagi pada anda. Alright? 4 perkara. Alright, 4 perkara ni. Okey, ni 4 benda yang awak kena buat. Alright, untuk hari pertama, hanya belanja. Dengar tu. Tengok betul-betul. Aku nak main-main dengan korang. Aku sambil-sambil ni aku tengah tengok. Okey? Yes, sebab transaction luar negara memang macam tu. Okey? Bagus. So, kalau itu then you okay. Kalau you konon-konon nak bagi itu, lepas tu kau pula bayar kat sini bulan-bulan, tu dah riba. Kita dah ada interest dekat credit card. Kan? So, selamatkan benda tu. 4 benda ni korang kena buat. Kalau kau betul-betul nak follow Abang Bu tu 27 hari, kita betulkan banyak benda. Ini adalah janji awak pada diri awak. Janji. Alright? Janji pada diri awak. Hanya belanja keperluan asas. Alright? Kita nak pastikan kita berbelanja hanya yang perlu untuk kita hidup ni kan. Benda yang perlu. Bukan saya cakap jangan belanja. Tak. Hanya belanja benda yang perlu. Tu saja. Alright. Hari pertama untuk awak kekalkan. Jangan benda ni bukan hari pertama je. Jangan kau hari besok. Okay lah hari ni je lah kita buat. Besok tak. Ini untuk 27 hari. Setiap hari ni saya bagi ni untuk 27 hari. 27 days you have to follow this. Alright. Siapa yang tak dapat follow. Dengar betul-betul. Ini untuk yang follow saya ni kalau anda tak follow rules yang kita bagi, saya nak awak sediakan satu tabung, nama dia tabung denda. Cepat buat. Tidak pernah ada, okey, tak akan pernah ada. Fadiana, sebenarnya si credit card tu okey, bagus, tapi kena tahu cara pakai dia. Dia bukan tak bagus, dia bagus, tapi cara pakai dia. Tapi sekarang kita cerita balik. Alright Jadi saya nak semua yang ada kat sini yang akan follow Abang Bu ni, insyaAllah untuk 27 hari, saya nak first awak komen dekat sini, saya akan buat tabung denda. Sebab itu aktiviti pertama awak kena siapkan tabung denda. Siapa nak follow 21 hari, 27 hari bersama dengan Abang Bu, siapkan tabung denda. Saya nak esok semua dah ada tabung denda, ambil gambar masa saya live ni, komen awak letak gambar tabung denda awak. Ini first. Kalau kita nak follow, siapa yang follow betul-betul, yang ikut apa yang Abang Abu ajar ni, saya saya ambil kesempatan ni untuk menggunakan status guru. Status guru ni bagus tau. Kan, saya ambil status guru, alright, sebagai seorang yang membimbing anda semua ni, awak kena ikut apa yang Abang Abu cakap. Bila awak ikut apa status guru ni aja, insya-Allah ada barakah kat situ. Okey, saya akan buat tabung denda. Denda berapa? Tak apa, denda nanti dulu. Saya nak awak just siapkan tabung denda awak. Alright? Sebab perjalanan ni perlukan benda tu. Kita nak tengok berapa banyak yang sebenarnya kesilapan yang kita benda. Okey? Okey, denda dia, nanti kita akan bagi denda. Besok saya baru bagi tahu denda dia berapa. Alright? Dan pastikan semua buat. Alright? Buat dah siap. Nur Salah yang dah ikut ni, dah buat, yang pernah ikut Abang Bu, dia orang dah tahu. Saya akan buat tabung denda. Bagus. Tabung denda. Alright, tulis lagi. Siapa yang ada kat sini? Yang tak ada semua tulis. Tulis sekarang. Saya akan buat tabung denda. Saya akan buat tabung denda. Saya akan buat tabung denda. Dan saya nak gambar tabung denda tu besok. Saya nak besok awak post dekat saya punya saya punya page.
Okay, just siapkan tabung denda. Tak apa, biar orang ingat kita ni bodoh ke, kita ni macam tak betul ke apa semua, jangan peduli. Alright, kita fokus untuk 27 hari ni kita nak puasa kewangan. Jadi untuk puasa kewangan, kita nak pastikan kita ikut. Dan kalau kita tak ikut, kita kena bayar denda. Semua, right? Dalam puasa pun sama. Bila kita berpuasa, ada orang-orang yang terpaksa bayar denda disebabkan perkara-perkara tertentu mereka tak dapat buat. Walaupun benda tu wajib tapi tak buat, dia ada denda. Jadi kita pula sediakan tabung denda diri kita. Okay, saya akan buat tabung denda. Saya dah buat tabung denda abang-abang. Itulah yang ikut abang-abang ni, sebelum ni kelas-kelas sebelum ni ada juga tabung denda masing-masing. Jadi ini adalah Kak Sadia dah buat tabung denda. Okay, besok saya nak tengok setiap orang ni tunjuk tabung dia. Tunjuk, maksud tunjuk ni bukan tunjuk, ambil gambar dan letak. Okey, tabung denda. Hari ni awak buat hashtag. Hashtag dia apa? Puasa kewangan. Hashtag dia puasa kewangan. Hashtag abang abu. Alright. Hashtag abang abu, hashtag puasa kewangan. Awak post dekat awak punya page. Ataupun awak punya profile. Okey, dekat social media awak. Alright. Jangan risau dengan apa orang nak cakap. Alright. Boleh-boleh. 27 hari kita puasa kewangan. Alright. Jadi, sekali lagi saya nak ulang apa yang awak kena buat. Aktiviti dia tabung, sebab first kali selalu kita ajar tabung menyimpan kan. Ni tabung denda sebab bulan ni kita lain sikit, kita nak lebih. Allahu Akbar, ni time apa ni, duha ni, nampak tak burung-burung tu dia pergi, dia cari makan. Duha ni time untuk kita cari duit, rezeki, cari duit. Kan, cari duit. Inilah masa untuk kita cari duit. Alright? Okey, saya akan buat tanda dan post gambar tabung denda di page AA. Boleh, di page saya boleh, di page awak pun boleh dengan hashtag puasa kewangan. Alright? Tulis. Boleh tak seorang boleh tuliskan hashtag tu? Siapa aku kasih tugas ni pada siapa? Faizal lah. Faizal kan dia cikgu. Kalau kau tengah mengajar tak apa. Tapi kalau kau tak mengajar, kau tulis kat situ. Hashtag puasa kewangan, hashtag abang abu. Ni dua hashtag kena letak dalam posting awak. Alright? Okey, jadi saya ulang balik. Untuk hari ini, puasa kita, hari pertama hanya belanja yang perlu. Alright? Dan 4 benda yang saya nak awak pasti, awak kena ikut, dan tak ikut benda ni, denda. Alright? Sebab tu perlu ada tabung denda. Tak ikut satu benda yang saya suruh buat, kalau tak ikut RM5. Denda ni kita letakkan RM5 sebagai denda kita. Alright, ada hari-hari aku akan naikkan denda ni. Tapi hari ini kita bermula dengan RM5. Kalau setiap hari untuk 27 hari ni awak tak buat benda-benda yang saya tulis kat sini, maka awak kena denda RM5. Alright, boleh puasa kewangan dan abang abu. Hashtag abang abu dan hashtag puasa kewangan. So awak post benda ni, saya nak tengok juga. Okay, jadi 4 benda apa tadi? Hanya belanja keperluan asas. Apa tu asas? Makan, minum. Kalau baju koyak tu belilah kan, jangan baju koyak kau cakap apa ni, abang aku cakap tak boleh belanja. Itu asas lah, kita nak tutup aurat kita kan, benda-benda asas. Kalau sakit nak beli ubat kan, kadang-kadang anak jatuh ke apa nak beli ubat, benda-benda ni adalah asas. Tapi kalau Allah pula, kalau anak-anak nak mainan yang mahal, no, puasa, cakap dia puasa. Kita bulan ni puasa, nak puasa kewangan. Tak ada benda-benda yang mewah, nak asas je nak. Cakap dengan dia, ajar dengan dia, faham? Right, bukan setiap hari. RM5 kalau tak buat. Hadijah dengar aku betul-betul. Kau tengah apa tu? Tengah ajar anak-anak Tengah kau dekat sekolah Ni guru besar ni. Kak Hadijah ni guru besar. Aku cakap apa tadi? Saya cakap kalau tak buat benda-benda yang saya suruh buat dan RM5 untuk setiap benda yang saya suruh buat tak buat, RM5 kena masuk dalam tabung denda. Contohnya saya cakap hanya belanja keperluan asas. Maksudnya apa? Benda asas sajalah. Awak bawa anak awak nak beli mainan mahal-mahal, tak boleh. Beli denda. Awak kalau beli boleh tapi bayar denda sebab awak tak ikut apa. Puasa kad kredit selama 27 hari. Lepas ni awak nak pakai kad kredit, kalau awak pakai, saya cakap jangan pakai juga denda RM5. Alright? Kita nak otak kita ni mula dengar kita, bukan kita ikut dia. Kan kita tak nak ikut dia, kita nak dia ikut kita. Dia maksudnya daripada soul, daripada jiwa kita, cakap dengan dia supaya dia ikut jiwa. Jangan jiwa pula kesian dia terpaksa ikut kepala otak. Jadi saya tak nak. Okay, RM5. Limit guna debit card hanya untuk asas saja. Okey, sama juga Kalau selalu belanja kan, pakai debit card, jangan kau sebab aku cakap abang aku kredit card je dia cakap, debit card dia tak cakap. Jangan. Debit card ni untuk keperluan asas juga, sama macam berbelanja tadi. Keperluan asas je awak pakai kredit card. Awak seboleh-bolehnya jangan pakai
debit card yang kata orang tu untuk sebab ada limit. Kalau hari ni awak limitkan hanya untuk asas benda-benda asas saja. Dengar betul-betul saya awak tak buat benda ni denda RM5. Denda dalam benda, apa awak punya tabung denda. Okey, dan nombor 4, stop apa yang boleh tambah hutang. Saya tak nak kita terjebak dalam bulan-bulan puasa macam ni, kita menambahkan hutang kita. Kita beli benda baru under installment, benda yang mewah under installment. Semua kita puasa, babe. Alright, kita puasa. Kita hidup ni, kita nak barakah. Kita nak duit kita ni barakah. Lagi bagus kalau duit yang kita bayar-bayar installment apa ni semua, lebih baik kita sedekah kat orang setiap hari, like benda yang lebih tu. Jadi tak apa kalau kita hidup biasa tapi kita lebih banyak bersedekah, tu lebih baik daripada hidup mewah sikit pun tak dapat sedekah sebab hutang banyak gila. Faham ke faham ni? Jadi ramai orang ni dia hidup mewah tapi sedekah tak boleh sebab dia hutang banyak. Hutang dia banyak. Kan, hutang dia banyak sampai tak mampu nak bersedekah. Hello? Ya. Lagi bagus kita hidup biasa tapi dapat bersedekah, babe. Sebab hutang tak ada. Kan? Boleh Jadi pastikan 4 benda ni awak ikut. Tak ikut buat apa? Tak ikut buat apa? Tolong komen kat situ. Kalau tak ikut 4 benda ni, saya suruh buat, awak tak ikut kena buat apa? Kena buat apa? Cuba komen, kena buat apa? Komen kat situ kena buat apa? Sambil tu ajak member-member lain untuk hashtag puasa kewangan. Alright? Hashtag puasa kewangan ni ada satu tau. Dia tak boleh lain-lain. Alright. Hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu. Hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu. 2 hashtag ni kita akan gunakan untuk 27 hari ni untuk kita gunakan dekat mana-mana lah, social media, IG apa semua. Dan hari ni satu benda yang saya nak awak buat sebagai bukti yang awak buat benda ni, buat tabung ni, ambil gambar dengan tabung, masuk Facebook awak, hashtag 2 benda ni. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah akan jadikan kita ni orang-orang yang tak mengejar duit, tak jadi hamba kepada duit. Kita tak nak. Kita nak minta, ya Allah jadikanlah aku hamba kepada duit dan bukan duit tu hamba kepada aku. Jadi kita nak ajar benda ni. Alright, kita nak ajar benda ni. Yes, denda RM5. Tak buat, denda RM5. Betul? Dr. Nisa, betul? Alright. Okay, kalau tak ikut 4 perkara ni, bayar denda RM5 setiap satu perkara masuk dalam... Yes, betul. Setiap perkara tu RM5, bukan semua ni RM5. Setiap perkara yang saya akan... Besok saya akan bagi lagi, alright? Lusa saya akan bagi lagi. Setiap benda yang awak tak buat tu, awak kena bayar RM5 untuk denda tabung. Tabung denda tadi. Okey, denda RM5. Okey, denda RM5. Bukan denda RM5 sehari. Denda RM5 untuk satu perkara. Contohnya kan, awak dah lah tak ikut cakap saya pergi belanja benda entah apa benda mewah, satu dah RM5. Lepas tu pakai kad kredit pula dah 2, dah RM10. Lepas tu debit card pula pergi belanja lebih daripada apa yang patutnya. Dah 3. Lepas tu dia pergi beli installment tambah hutang lagi, dah RM20. Kalau buat 4 perkara tu awak lawan saya, awak kena buat. Alright? Kita tak buat cekik dalam mimpi. Tahu tak apa? Selina dah kena cekik kot. Sebab tu dia macam takut lama kena cekik tak buat benda ni. Alright? Jadi inilah yang kita nak kongsikan hari ini insyaAllah. Nampaknya pasaran saham, nampaknya aku cek sekejap saham aku ni. Aku nak cek-cek juga sambil-sambil kita ni kan. Nampaknya sekejap bagilah sikit tengok kita macam mana hari ni punya pasaran, what's happening. Dia kena cabar diri amin ya rabbal alamin. Okey, betul, kena cabar diri, kena betul-betul cabar diri awak buat benda ni. Okey, dan esok kita akan datang dengan lagi something special untuk anda juga. Alright, ikut saja untuk 27 hari ni kita nak berpuasa kewangan. Alright, 27 hari puasa kewangan dalam ilmu wang dunia akhirat. Alright, dan saya nak final, kalau ada soalan apa-apa boleh tanya Abang Abu. Counter mana yang patut beli? Dia depend, brother. Brother nak main apa? Nak main intraday macam saya ni sekarang ni, sebab duduk hotel ni aku main intraday. Intraday ni tak ada kira counter mana. Aku tengok ikut trend. Dia trend bagus hari ni, tengok dia syariah compliant, dia okey, dan saya terus masuk. Dia macam tu. Alright. Kalau nak main
awak nak main swing, then awak kena tengok dia punya technical dulu. Dia punya breakout, dia punya resistance, support, volume semua dah tengok, baru you boleh melabur dalam tu. Ataupun you nak investing long term, tengok harga hari yang dah turun, dah teruk sangat, solid punya counter, tapi dia dah teruk disebabkan whatever reason. Ini awak boleh beli untuk long term. Alright? Yes, denda RM5 untuk tiap perkara yang Abang Abu sarankan jangan buat. Yes, betul. Okay, so terima kasih AA. Okay, alright. So ada apa-apa lagi ke? Kita mungkin boleh habiskan cepat sebab awak boleh pergi buat tabung awak. Buat tabung awak, dan saya nak post dekat awak punya Facebook, alright, ataupun Insta. Tulis kat situ apa? Hashtag. Apa hashtag? Hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu. Okay, page yang kita tengok ni lah. Alright, dan awak nak post, awak nak tag ataupun awak nak actually komen di bawah ni pun boleh. Awak boleh komen dengan letak gambar dengan bangganya. Aku ada tabung denda. Kan restriction aku. Alright, so itu sajalah untuk hari ini. Saya rasa benda ni kita istiqamah. Istiqamah ni maksudnya kita nak perfection. So bila kita nak perfect dalam sesuatu benda, kita kena buat setiap hari. Setiap hari awak jadikan, okeylah jumpa Abang Abu sekejap 9 hingga 10, bawa member-member lain, kenalkan pada orang lain. Sebab bila kita buat live ni, dia ada dalam saya punya Facebook tu. So mungkin hari ni kalau yang tak dapat tengok, besok dia boleh tengok hari ni punya. Jadi besok pagi dia datang. Sebab bila kita macam pagi kita tengok ni, the best, right? So itu sajalah. Sebab benda-benda macam ni tak ramai orang minat. Orang ni minat pasal saham, buat duit, tu semua dia minat. Benda yang sebenarnya nak betulkan benda ni, dia tak minat. Sebab tu ramai ni dia kesian, dah cedera, dah luka, dah teruk, tujam, baru nak mencari benda-benda macam ni. Tapi kita doakan mudah-mudahan semua mereka ni Allah lindungi daripada sebarang keburukan. Sebab mereka juga adalah manusia seperti kita, mereka juga adalah ummah Muhammad seperti kita. Jadi kita doakan yang terbaik saja untuk mereka. Tapi kita pula ambil inisiatif ni untuk membetulkan supaya kita nak kehidupan kita barakah di dunia, dan kita dapat daripada barakah dunia ni kita dapat akhirat yang cemerlang, insya-Allah, right? Jadi saya doakan semua yang participate dalam puasa kewangan, hashtag puasa kewangan dan hashtag Abang Abu, untuk 27 hari bermula daripada hari ini, hari kedua Ramadan, dan kita akan 27 hari kita akan bersama untuk mencabar diri kita untuk berpuasa kewangan daripada melakukan banyak benda-benda yang sebelum ni kita tak pernah fikir, tak pernah ada macam satu guidance, tapi kita nak cabar diri kita buat hanya benda-benda yang betul. Dan hari ini sebagai permulaan, kita letakkan satu target, iaitu hanya belanja yang perlu, dengan 4 benda yang Abang Abu dah suruh Kak buat, dan ditambah dengan satu aktiviti iaitu buat tabung denda. Alright? Itu saja daripada Abang Abu, insya-Allah. Kita jumpa lagi esok. Jangan lupa sama juga timenya, esok 9 hingga 10 pagi bersama dengan Abang Abu dalam puasa kewangan 27 hari. Insya-Allah kita akan berjumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Dan saya nak Suhaimi. Hello Suhaimi, kau ada tak kat sini? Suhaimi, aku nak hari ini, nampak? Aku nak hari ini kau hantar Food Panda untuk hotel aku ni untuk berbuka. Alright? Boleh ke boleh? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.